Didik TV KPM. Okey, baik. Untuk segmen ni, kita akan menjawab soalan penyelesaian masalah matriks. Tapi sebelum anda jawab soalan penyelesaian masalah matriks, anda perlu ingat cara untuk jawab penyelesaian masalah matriks. Yang penting adalah untuk mendapatkan ayat matematik terlebih dahulu. Daripada satu pernyataan matematik, dapatkan ayat matematik. Selepas anda dapatkan ayat matematik, cuba guna matriks songsang. Matriks songsang, gunakanlah formula yang telah diberikan kepada anda. Formula itu memang ada di dalam kertas soalan. Jadi gunakanlah selak-selak kertas formula rumus dekat depan tu dan anda selesaikanlah soalan tersebut. Tapi ingat, jika anda mendapat matriks songsang, anda tidak menggantikan dengan nilai yang betul, tapi jawapan anda betul. Tapi disebabkan matriks songsang tu salah, semua salah nanti. Jadi kena berhati-hati. Daripada awal lagi? Ya, daripada awal lagi. Jadi, untuk itu, mari kita lihat satu soalan di sini. Soalannya adalah seperti berikut. Syamimi dan Hanis pergi ke pasaraya untuk membeli buah nenas dan jambu. Syamimi membeli 3 biji nenas dan 2 biji jambu dengan harga RM9. Hanis pula membeli 4 biji nenas dan 5 biji jambu dengan harga RM16. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga dalam ringgit Malaysia sebiji nenas dan sebiji jambu. Jadi, penting di sini apa yang cikgu katakan tadi, dapatkanlah ayat matematik tersebut. Ini adalah soalan matriks. Jadi, ayat matematik pun dalam bentuk matriks. Tapi sebelum itu, sebelum anda masuk pada matriks, dapatkan persamaan linear tersebut. Anda sudah pun belajar persamaan linear di tingkatan 2. Tingkatan 2 anda dah belajar. Saya rasa bukan tingkatan 2, tingkatan 1. Tingkatan 1 dah belajar ayat persamaan linear. Betul? Jadi dapatkan persamaan linear tersebut. Selepas itu dapatkan dalam bentuk matriks dan anda boleh selesaikan soalan tersebut. Jadi, saya rasa kita patut tanya, siapa yang dah bersedia dengan jawapan tersebut? Betul, cikgu. Betul? Jadi, siapa yang telah bersedia dengan jawapan? Ataupun anda di rumah, murid-murid di rumah, adakah anda bersedia dengan jawapan anda? Betul. Kita nak tanya dulu murid kita ni, cikgu, apa ayat matematik yang terlibat dalam soalan ini. Baik. Siapa dah bersedia? Siapa yang telah pun bersedia yang ingin menjawab soalan? Okey, silakan. Boleh angkat tangan? Yang boleh angkat tangan. Okey, cikgu. Mereka nampak tengah macam Isyirah macam tersenyum-senyum tu dia dah cuba agak je. Ada betul? tak murid kita yang nak cuba? Okey, Takif ke? Siapa yang ingin menjawab soalan tersebut? Agaknya soalan ni agak sedikit mencabar. Linear ke jawapan terus? Jawapan terus pun boleh, linear pun boleh. Apa yang Takif ada? Apa yang Takif tulis? Kalau linear kan ini. Kalau linear begitu. Takif, bagusnya jawapan Takif tersebut. Bagus itu adalah jawapan yang betul. Takif, boleh tak pegang sekejap jawapan tersebut? Boleh angkat semula jawapan anda tadi? Jadi kita boleh lihat di sini 3x tambah 2y sama dengan 900, 5x tambah 4y sama dengan 616 sifar-sifar. Ingat pelajar di sana, ingat murid-murid di rumah, jangan letak unit ringgit Malaysia. Jangan letak unit ringgit Malaysia bila menulis persamaan linear. Tidak boleh letak. Jadi kita akan tulis 9 sifar-sifar atau 16 sifar-sifar. Kalau anda tulis RM RM9, salah. Persamaan linear itu adalah salah. Okey, baik. Takif telah pun memberi jawapan persamaan linear yang betul. Saya harap murid di rumah pun mendapat jawapan yang betul. Sekarang, apakah jawapannya? Apakah jawapannya? Jadi siapa yang bersedia dengan jawapannya? Alright. Siapa nak cuba? siapa Persamaan linear yang dah ingin dapat dah? Saya lagi. Takif lagi sekali. Okey, baik. Silakan Takif. Saya tulis ni kan yang ada unit kan cikgu? Okey. Boleh Takif? Boleh Boleh. Nenas dapat RM2. Okey, nenas dapat RM2. Jambu dapat RM1.50. Jambu dapat RM1.50. Okey, tapi Takif macam tak tunjuk jalan kerja dekat cikgu. Takif ada jalan kerja? Saya sudah padam juga tapi sekejap. Ni Okey. yang jalan terakhir. Okey.
Ni jalan terakhir. jalan Okey, terakhir. alright. Ini jalan kerja yang terakhir lah. Okey, alright. Ini jalan kerja yang terakhir. Lepas tu kita dapat jawapannya. Okey, baik. Kita lihat jawapan yang ada dengan cikgu. Okey, jawapan Takif memang betul. Tetapi disebabkan cikgu percaya Takif ada padam jalan kerja tadi. Okey. Mungkin tidak cukup ruang kot nak menulis. Okey, tapi tak apa. Anda yang berada di rumah, murid-murid yang berada di rumah, jangan lupa untuk tulis dalam bentuk persamaan matriks terlebih dahulu. Itu markah yang pertama. Markah yang kedua adalah bila anda membuat matriks songsang ini. Jika anda membuat matriks songsang dan posisi matriks songsang tu, kedudukan matriks songsang itu adalah perlu di depan, di hadapan, bukan di belakang. Oh, depan. Ya, di depan. 900 dan 1600 ni tak boleh berada di depan, dia kena berada di belakang. Jadi kedudukan betul, dapatlah satu markah. Selepas itu akan ada markah yang seterusnya iaitu markah yang terakhir. Tapi ingat, ini adalah soalan ringgit Malaysia. Soalan harga. Jadi kalau anda tulis RM200, tak masuk akal tu. RM200. Jadi anda kena tukar dalam bentuk perpuluhan RM2. Yang ini pula RM1.5 sifar. Itu jawapan baru lengkap, cikgu. Itu betul. Itu baru betul jawapannya yang lengkap. Okey, cikgu. Jadi ada markah ke untuk murid kita, cikgu? Boleh, Takif pun boleh dapat markah. Okey. Jadi Takif dapat 2 markah saya rasa. 2 markah. Okey. Takif dapat 2 markah. Sebab dia bagi persamaan linear dan dia sendiri bagi jawapan, cikgu. Ya, dan dia sendiri bagi jawapan. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, kita teruskan. Encik Iwais ingin menderma di pusat jagaan orang tua dengan membeli 70 helai baju dan seluar. Harga sehelai baju dan sehelai seluar masing-masing ialah RM22 dan RM28. Encik Wais membayar menggunakan 40% daripada lebihan baki sumbangan beliau. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari bilangan baju dan seluar yang didermakan oleh Encik Wais. Jadi baki sumbangan telah pun cikgu berikan pada anda iaitu ringgit Malaysia RM4,450. Jadi daripada sana 40% digunakan untuk membeli baju dan juga seluar tersebut. Jadi, dapatkan pernyataan matriks, dapatkan ayat matriks tersebut. Sebelum tu, persamaan linear, ayat matematik matriks. Selepas tu, baru kita selesaikan. Jadi sama. Proses kerja untuk menjawab soalan ni adalah sama. Persamaan linear, persamaan matriks, jawapan. Faham? Okey, baik. Kita rasanya, sebelum saya tunjuk jawapan, apa kata kita tanya murid kita siapa yang telah bersedia dengan jawapan tersebut? Okey, nampak murid kita rancak menulis betul, jawapan rancak tu. sedang menulis jawapannya. Ada yang dah Aina. siap ke? Okey, Aina, silakan. Silakan. Silakan Aina. Ini jawapan saya, cikgu. Sekejap. Okey, boleh. Untuk baju, saya buat X. Okey. Untuk seluar, saya buat Y. Baik. Okey. Seterusnya. Okay, seterusnya. Okey, Aina ada buat X tambah Y Oh, jalan kerja dia, cikgu. Jalan kerjanya. Okey, baik. Aina boleh angkat atas sedikit ke atas. Cikgu nak tengok jawapan terakhir. Itu dia. Jawapan baju dan seluar. Aina ada tulis baju berapa, seluar ada berapa. Jadi itu penting untuk menulis jawapan tu. Tapi sebelum tu, adakah betul jawapan Aina dengan jawapan cikgu? Ataupun jawapan murid di rumah, adakah sama dengan Aina? Jadi mari kita semak. Jadi ini adalah jalan kerjanya. Anda kena letak X tu apa, Y tu apa. Perlu nyatakan baju tu X, seluar tu Y. Kalau anda tidak nyatakan, bila cikgu semak, cikgu akan rasa, apalah X ni, apalah Y ni. Jadi, cikgu pun tak faham jalan kerja anda. Jadi, apa salahnya kalau anda tulis di awal-awal? Baju ialah X, seluar ialah Y. Selepas itu, dapatkan persamaan linear. Kita dapat 2 persamaan linear, persamaan matriks. Lepas tu kita guna matriks songsang dan kita dapatkan jawapannya. Jadi baju 30, seluar 40. Jadi bagus. Aina mendapat jawapan yang betul. Dan juga murid-murid di rumah, saya harap mendapat jawapan yang betul. Okay. Anda juga boleh sama-sama orang kata ikuti soalan yang dilakukan oleh murid-murid kita di studio. Ya, betul. Okey, baik. Mari kita teruskan. Boleh, cikgu. Boleh? Tapi Aina punya markah macam mana, cikgu? 2. 2. Okey. Kita bagi 2. Kita bagi 2 sebab betul, semua betul. Okey.
Baik, Okey, kita cikgu, lihat boleh soalan kita yang teruskan? seterusnya. Soalan ni panjang. Panjang. Jangan takut bila tengok soalan yang panjang begini. Jangan takut. Baca perlahan-lahan dan juga dapatkan persamaan linear, dapatkan persamaan matriks dan jawablah soalan tersebut. Okey, baik. Ini adalah soalannya. Okey, pada Hari Karnival tahunan, Kelab Usahawan Tani telah mengadakan jualan jus tembikar dan jus jambu. Jadi kelab tersebut telah berjaya menjual 50 gelas kecil dan 35 gelas besar bagi jus tembikai. Manakala untuk jus jambu, mereka telah berjaya menjual 40 gelas kecil dan 32 gelas jambu. Dan juga jualan daripada jus tembikai dan jus jambu adalah RM392 dan RM332. Jadi, kita ada dua soalan di sini. Soalan yang pertama, persamaan linear. Soalan yang kedua, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga bagi sebuah gelas kecil dan sebuah gelas besar. Jadi, ada dua soalan di sini. Jawablah soalan yang pertama terlebih dahulu. Anda kena dapatkan persamaan linear, lepas tu persamaan matriks, baru selesaikan jawapan tersebut. Jadi, persamaan linear. Ada tak murid kita nak cuba persamaan Betul? linear? Senang kan persamaan ini linear? persamaan linear senang je. Oh, tu dia Insyira. Okey, Insyira. Insyira. Silakan Insyira. So, untuk yang kecil, saya wakilkan X dan untuk yang besar, saya wakilkan Y. Dan itu adalah jawapannya. Okey, baik. Kalau kita lihat, Insyira tidak menulis ringgit Malaysia di kedua-dua persamaan linear tersebut. Adakah anda yang berada di rumah, murid yang berada di rumah, adakah anda menulis RM? Jika anda menulis RM, salah. Salah. Jadi ingat, tidak boleh tulis RM. Jangan silap dekat situ. Jangan silap di situ. Baik Okey, baik, kita semak jawapannya. Bagus. Itu adalah jawapan yang betul. Jadi, Tanya. Jadi Insyira mendapat 1 markah. 1 markah. Okey, sementara Abang Aiman melekat markah tu, apa kata cikgu tanya anda siapa yang mendapat jawapannya? Jawapan bagi soalan yang kedua. Irfan. Okey, baik. Silakan Irfan. Berdasarkan persamaan linear yang Insyira kasih, saya buat jawapan saya. Baik. Okey, baik. Irfan boleh angkat ke atas sedikit? Okey, baik. Bagus. Okey. Irfan jangan turunkan jawapan tu, biarkan sahaja. Okey, baik. Kita boleh lihat Irfan telah menulis ayat matematik, lepas tu telah mengira matriks songsang dan mendapatkan jawapannya, lepas tu dah kira jawapan. Okey, lepas tu Irfan telah pun tulis besar tu berapa, kecil tu berapa. Okey, jadi kita lihat RM 3.5 sifar dan juga RM 6. Jadi, adakah jawapannya sama dengan saya? Wah, tanya Irfan. Irfan mendapat jawapan yang sama dengan jawapan cikgu. Jadi, saya rasa Irfan pun boleh dapat markah ni. Boleh, cikgu? Jadi Irfan rasanya boleh dapat 2 markah sebab markah penuh. Sebab jalan kerja penuh, semua penuh. Okey, cikgu. Jadi yang paling penting cikgu sebutkan sebentar tadi adalah kita kena pastikan di hujung tu kena letak RM. Betul cikgu? Ya, betul. Dan satu lagi Aiman, disebabkan jawapan yang kita dapat mempunyai 1 perpuluhan sahaja, 3.5. Jangan tulis RM 3.5. Jangan tulis. Tak boleh. Tak boleh, cikgu? Tak boleh. Kita kena tambah sifar dekat belakang. Sebab itu adalah cara yang betul untuk menulis wang. Anda sudah pun belajar di sekolah rendah. Di sekolah rendah. Okey, jadi itu adalah jawapan anda. Okey, bagi RM 6 pula, jika anda tidak menulis 6 perpuluhan sifar-sifar, tidak ada masalah. Anda boleh terus tulis RM 6 sebagai jawapannya. Jadi, cikgu. Aiman, boleh ke kalau kita teruskan satu lagi soalan? Boleh, cikgu. Boleh. Makin menarik dan makin menarik ni, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan satu lagi soalan. Okey, jadual di bawah menunjukkan promosi jualan oleh Nursery Aminah. Jadi anda boleh tengok di jadual di sana. 2 pokok bunga ros, 2 pokok keladi, berapa harganya? RM140. 5 pokok bunga ros, 1 pokok keladi, RM150. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga bagi 1 pokok bunga ros dan 1 pokok keladi. Kalau kita lihat, soalan dia sama sahaja. Soalan yang berbentuk sama. Mereka beri satu jadual, mereka beri satu pernyataan, akhirnya mereka tanya dengan menggunakan kaedah matriks. Dapatkan jawapannya. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, murid-murid di luar sana, soalan ni kita boleh jawab dengan 2 cara.
Satu adalah penyelesaian linear serentak yang anda belajar di tingkatan 2. Satu lagi adalah kaedah matriks yang anda belajar di tingkatan 5. Tetapi untuk soalan ni kena guna kaedah matriks. Kena. Kenapa? Sebab cikgu dah hitamkan kaedah matriks tu. Jadi jika anda guna pengetahuan tingkatan 2 dah kira salah. Walaupun jawapan betul. Walaupun jawapan betul. Oh. Jadi anda kena berhati-hati. Bila mereka dah sebut dengan menggunakan kaedah matriks, kenalah guna kaedah matriks. Kita hormat kaedah matriks tu. Okey. Okey, baik. Jadi, siapa yang boleh beri jawapan kepada kami? Silakan. Silakan. Ada tak murid kita nak cuba? Aina ingin mencuba. Okey, baik. Silakan Aina. Okey, Aina, teruskan. Teruskan. Cikgu. So, ni dia punya apa tu persamaan linear. Okey, persamaan linear. Baik. Baik, cikgu boleh Dan lihat. ni pula jalan kerja dia. Ni pula jalan kerjanya. Okey, ni jalan kerjanya. Okey, baik. Alright, Aina ada jawapan ke? Ada sambungan. Ada. Tak cukup kertas tu. Tak cukup kertas. Okey. So, ni jawapan dia. Alright, ini jawapannya. Okey, kita lihat adakah betul jawapannya. Okey, kita lihat. Aina ada tulis 70, sedangkan jawapan dalam matriks ada 20. Kelagi tu 50. Jawapannya sama. Okey, baik. Kita lihat adakah betul. Kalau macam tu, murid-murid di rumah, adakah anda mendapat jawapan yang sama dengan Aina atau jawapan lain pun, jawapan anda pun lain? Jadi, apa kata anda semak dengan jawapan cikgu? Jadi ini adalah jawapan yang anda akan dapat. Sebenarnya, jawapan Aina dah betul. Dalam matriks dah betul lah, cikgu. Betul, dalam matriks dah betul dah Aina. Dah kesian, betul. Okey, jadi kita lihat jawapan dia dah betul. Tapi ingat, berhati-hati. Berhati-hati bila anda pindahkan jawapan tersebut. Tapi Aina dah betulkan lah, cikgu. Aina cuba angkat balik. Dia betulkan, dia betulkan. Abang Aiman sedang memberi peluang tu. Nampak dia betulkan. Tanya. Okey, cikgu. Nasib pada Abang Aiman untuk sokong Aina. Okey, baik. Jadi betul. Berapa markah, cikgu, untuk Aina? 2 markah. Dua Sebab markah. Aina boleh buat pembetulan, boleh buat pembetulan dan boleh tunjukkan pembetulan tu. Jadi berhak dapat 2 markah. Maknanya setiap daripada ayat matematik, gerak kerja dan Betul. juga kita pindahkan jawapan terakhir, semua ada markah, cikgu. Ya, betul. Semua ada markah. Jadi nasihat sikit, cikgu, murid-murid tu hati-hati tahu Betul. jawab soalan. Hati-hati. Berhati-hati bukan sekadar di jalan raya. Juga dalam menjawab soalan matematik. Didik TV KPM